الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا من الوباء والبلاء والأشرار والأمراض والبلايا والمصائب ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Yang bermaksud, dan beramallah kamu, maka akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, diketahui oleh Nabi dan orang-orang beriman di kalangan kamu. At-Taubah ayat 105. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap di kalangan kamu hendaklah melihat diri masing-masing terhadap amalan dan persiapan kamu untuk bertemu dengan Tuhan kamu keesokan harinya. Dan ketahuilah betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui di atas apa sahaja yang kamu lakukan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Yang dihormati, dikasihi dan kuasa pengurusan Masjid Al-Mu'minun Masjid 2, berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam kita yang bertugas mengimamkan solat pada pagi ini,
Dan yang dihormati, dikasihi seluruh kehadiran para jamaah subuh di pagi Rabu yang penuh keberkatan ini, alhamdulillah. Bersama-sama kita di saat penuh barakah ini, kita merafa'kan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya sesaat bila kita boleh bangkit daripada tidur kita masing-masing seketika tadi, dan kita mampu untuk tegak berdiri dalam solat subuh berjemaah, bahkan sebelumnya adakah kita yang telah menyempurnakan ibadat qiyamnya, tahajudnya, adalah merupakan sesuatu yang bukan kecil maknanya dalam perjalanan kehidupan ibadat kita seharian. Ianya merupakan satu anugerah, pemberian daripada Allah Azza wa Jalla, satu anugerah yang dikaitkan oleh para ulama sebagai hidayah mutlaqah, sehingga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah bahawa setiap saat bila kita dapat melakukan ibadat, ia suatu nikmat yang paling besar sekali, mengatasi mana-mana nikmat yang lain. Kan dalam kacamata agama, tuan-tuan, puan-puan semua, bila mana Allah beri kita rezeki kehidupan beribadat, ia bukan daripada kemampuan fizikal kita semata-mata, tapi daripada nikmat rezeki Allah limpahkan ke atas kita. Suatulah kata para alim ulama salafun as-salih, tiap-tiap saat dalam hidup ini, antara perkara yang paling penting, yang paling utama, ialah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syukur ini merupakan suatu tanda aras yang paling utama kepada kita sebagai hamba Allah, kerana keterkaitan kita dengan soal hidup ini bergantung atas nikmat Allah beri. Kalau tidak akan nikmat Allah beri kepada kita, kita dalam keadaan kosong. Satulah maka bila Allah sebut dalam ayat surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tak akan dapat menghitungnya. Kenapa Allah sebut dengan ucapan demikian? Apakah Allah itu bakhil, kedekut? Tidak. Tapi ayat ini, kata para ulama, menunjukkan bagaimana Allah nak menginsafkan kita, menyedarkan kita bahawa nikmat aku beri ini, hai manusia, suatu nikmat yang bukan kepalang. Kalau kamu nak sebut tentang penghujung, tak ada penghujungnya. Nak sebut permulaan, tak ada permulaannya. Sebab banyak sangat. Dan nikmat Allah nikmat yang tak pernah terhenti, bagaikan air yang mengalir yang tak tahu di mana muara dan kualanya, baik sungai hatta apalagi lautan yang jauh itu. Itulah keadaan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan hidup kita ini, kata para ulama, berkait dengan ayat wa in ta'uddu ni'matullah la tusuha tadi, kata ulama, kerana dalam lingkungan hidup ini tidak ada nikmat kecil dalam hidup, semuanya besar belaka. Maka dalam istilah nikmat Allah ini, kata ulama, la saghirata wa innaha kabirah, tak ada kecil, semua besar belaka. Kenapa?
Kerana hidup ini daripada A to Z semua nikmat belaka. Dah kalau begitu keadaan nikmat Allah kepada kita, munasabah bila Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung, nak kira, kamu tak boleh menghitung. Tak ada angka yang boleh kamu letak, baik dalam harga, dalam apa sahaja. Maka natijahnya, kata para ulama, ialah syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukurlah merupakan satu seni dan sendi yang utama. Bila hilang syukur, datang kufur. Bila syukur tak ada, kufur. Dia bukan soal kufur agama. Yang kita paling takut seharian ni ialah kufur nikmat. Yang kufur akidah tu kemuncak sangatlah. Murtad, tinggal agama Islam ini, itu kemuncak. Tapi yang kita takut ialah seharian kita ini kufur nikmat. Kufur nikmat tidak keluar Islam, tetapi bila kufur nikmat, maknanya kita dengan Allah Azza wa Jalla terjejas hubungan. Jadi tanda syukur ialah kita sentiasa merasakan, bila kita bangun awal pagi, celip mata sahaja, tak ada kalimah yang pertama yang wajib tersebut, paling kurang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lebih sikit, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Menandakan syukurnya kita, kan awal pagi ni aku dah sedar balik, dan bila kembali ingat balik, ingat selebih. Bukan tak ingat hari Rabu 16 September, hari Malaysia, hari cuti, tak ingat tentang keluarga, anak isteri, tentang orang ramai, tentang surau, tentang masjid, tentang apa sajalah. Allah beri ingatan by cash. Jam tu juga ingatan kita pulih seluruhnya, tentang kita dengan orang, dengan keluarga, dengan hubungan benda, rezeki. Bukan setakat hari saja. Ini satu nikmat yang wajib disyukuri. Itu bangun tidur, dah lagi pada tu lagi banyaklah. Maka hidup ini lingkungan nikmat Allah yang amat banyak. Jadi tuan-tuan, terjemahan yang paling utama kata para ulama ialah syukur, syukur dan syukur. Ada seorang ulama yang cukup jelas tulisan dalam hal kesyukuran ini, ialah Al-Imam As-Samarqandi rahmatullahi alaihi. Dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dalam bab syukur sahaja, kalau tuan-tuan baca dalam kitab itu, dalam bab syukur saja, dijelaskan Al-Imam As-Samarqandi bahawa syukur ini adalah pakaian bagi orang beriman. Tanpa syukur, kita seolahnya tak berpakaian. Syukur adalah pakaian orang beriman. Tanpa syukur, kita semacam tak berpakaian. Menunjukkan betapa syukur adalah suatu amalan yang penting dan utama, yang wajib diterjemahkan dalam hidup seharian kita, lafaznya, perkataannya, ibadat dan seumpamanya. Sehingga kata para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in, ibadat kita buat sekarang ini, baiklah salat ke, sedekah, derma, zakat, baca Quran, apa sajalah, sebenarnya ibadat ini apa tandanya? Asyukru lillah. Kita salat, kita sembahyang, kita qiyam tahajud, baca Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bersedekah, derma, buat apa sajalah, ia adalah alamat syukri, tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang tu tak jaga ibadat, tak syukur. Bila dia tak jaga ibadat, dia tak ada kesyukuran kepada Allah Rabbul Jalil, Tuhannya yang beri pada rezeki yang tak ada sempadan. Jadi syukur, tuan-tuan, adalah pakaian kita. Dalam Al-Quran sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka bila Allah beri nikmat, ucapkanlah dengan penuh keinsafan, kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sekadar mukaddimah untuk ingatkan diri saya dan tuan-tuan bahawa
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, sebab dalam jangkauan perjalanan kehidupan kita ini, kita nak hidup dalam suasana yang Allah redha, bukan Allah murka. Suasana Allah kasih, bukan Allah benci. Suasana Allah redha, bukan Allah murka. Itu yang paling utama sekali. Kita tak ada dah dalam urusan itu, melainkan itulah matlamat kita. Sebab hakikatnya langit tak selama kita junjung, dan bumi tak selama kita pijak. Hakikatnya perjalanan kita ini perjalanan tidak menuju satu tempat yang kita sama-sama akan sampai. Dan pastilah untuk sampai ke situ penghujungnya, kita nak sampai dengan ilmu yang cukup, hati yang bersih, iman yang kental, dan ibadat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebabnya saya mulakan tadi dalam ayat daripada surah apa, dari At-Taubah surah 105, wa qul a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Allah minta kita beribadat, jaga ibadat. Allah ketahui amalan kita, dan Nabi pun tahu, dan orang lain pun tahu tentang amal-amal kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh barakah ini saya tak ada tajuk khas. Tak ada tajuk khas pada pagi ini. Dan alhamdulillah, saya ucap terima kasihlah atas undangan daripada Tuan Haji Sofian dan pada Haji Abbas yang telah hubungi saya untuk sampai ke masjid Al-Mu'min ini setelah hampir, saya ingat setahun lebih, hampir 2 tahun tak sampai ke surau, ke masjid yang serba indah ini. Tapi alhamdulillah pagi ini dapat ruangkan masa. Pada pagi ini tuan-tuan, saya tak ada saja khas, tetapi saya nak ajak tuan-tuan untuk merenungi beberapa patah bicara dari kalangan para ulama kita salafun as-salih. Saya namakan ceramah, kalau saya namakanlah, saya namakan ceramah ringkas saya pada pagi ini, dia tak lama ni, sekitar 40 minit lebih kurang. Saya namakan saja tajuk saya pagi ini, kalau tak bertajuk, saya namakan tajuknya ialah memahami bicara ulama. Memahami bicara para ulama. Sebab di antara satu warna yang penting untuk kita warnakan hidup kita, di samping Quran kita faham, hadis Nabi kita belajar, tak kita lupai ialah para alim ulama. Bicara-bicara mereka, bicara yang penuh dengan segala pintu kebaikan dan kemuliaan. Apalagi para ulama salafun as-salih. Mereka itu yang telah berjihad, berjuang, bekerja untuk agama, menulis dan mencatat, menyebarkan ilmu, dan jasa mereka bukan kecil kepada kita. Dibukukan. Ada ulama yang sudah beratus tahun. Ada ulama yang hampir ratusan tahun, 700 tahun, 800 tahun. Mereka masih meninggalkan pesaka kepada kita. Di antara buku yang saya cukup minat sampai sekarang ini ialah satu tulisan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, dengan mengumpulkan ribuan, bukan ratusan kata-kata ulama dalam buku yang bertajuk Al-Isti'adad Liyaumil Ma'ad, persiapan untuk hari kembali kepada Allah. Dia kumpulkan bicara ulama daripada zaman sahabat sampai zaman-zaman tabi'in kemudiannya. Baik, kemudian tuan-tuan, apa yang saya nak bincangkan ini merupakan kata-kata yang nampak kecil, tapi kalau kita cermati, kita perhati, kita tengok dengan mendalam, Allah menjadi sesuatu yang besar kepada kehidupan beragama kita. Peringatan yang simple, mudah, dan penuh dengan hikmah yang tersirat. Contoh, bukan contohlah, memang inilah yang saya nak baca. Antaranya ialah kata-kata para sahabat. Saya ambil dulu sahabat, kemudian kita bawa ulama-ulama tabi'in. Antara kata-kata yang menarik daripada sahabat Nabi SAW ialah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar tuan-tuan dalam kata-kata yang pendek, padat? Saya tak akan ambil masa panjang, saya akan cuba bawa hari ini sampai kalau boleh 7-8 kata-kata ulama. Kau dapatlah, kau tidak tengok keadaan, dengan tanpa beri kupasan yang panjang.
Saya nak ambil satu kata ringkas, beri kupas ringkas dan padat insya-Allah. Pertama, Abu Bakar kata apa? Abu Bakar sendiri, tuan-tuan, kita maklum beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah, merupakan sahabat Nabi yang paling Nabi cintai, yang dicinta sayang oleh malaikat di langit sana, dan merupakan seorang sahabat yang cukup setia dengan Rasulullah, digelar As-Siddiq, khalifah Islam yang pertama, mertua Nabi kerana anak Aisyah isteri Nabi kemudiannya, dan merupakan insan yang banyak sekali jasanya dalam dakwah Nabi semenjak zaman Mekah hingga zaman Madinah dan zaman kemudiannya. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disebut dalam sejarahnya, kalaulah ditimbang iman Abu Bakar ini dengan iman seluruh penduduk Mekah Madinah, nescaya Abu Bakar tetap mengatasi iman penduduk Mekah Madinah. Itulah kehebatannya. Wallahu alam lah, kalau begitulah iman Abu Bakar ditimbang dengan seluruh orang Mekah Madinah tu, berat timbangan dia. Jadi kata-kata beliau ini kata-kata bestari lah tuan-tuan, bukan kata-kata yang biasa, luar biasa. Apa kata beliau? Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakiba al-bahra bila safinatin. Maksudnya, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, mati lah, dalam keadaan tanpa bekalan, maka dia seolah-olahnya menaiki kapal, seolah-olahnya merentasi laut tanpa menaiki kapal. Sulang balik, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke liang lahat, ke dalam kubur tanpa bekalan, ilmu tak ada, iman tak cukup, agama tak kuat mana, kosong, dosa banyak lah. Seolah-olah orang ni dia rentasi laut yang dalam tanpa menaiki kapal. Tuan-tuan, ini perumpamaan yang menarik. Dikaitkan bagaimana seorang manusia itu diliang lahatkan, tiba-tiba amal tak cukup di dada, iman tak kemas di hati, amalan tak cukup dalam kehidupan selama hidup dahulu, pahala tak ke mana-mana, dosa banyak, dia akan tenggelam dalam kuburnya. Sempit menyempitkan, seumpama orang itu merentasi laut yang dalam tanpa naiki kapal. Seorang yang nak rentasi laut sekadar mana, boleh apa, boleh berenang, bolehlah 1 kilometer lautan yang entah tepi kat mana, akhirnya lemas di lautan. Gagah pun boleh berenang kot 100 meter, 200 meter, 3 meter. Bila sampai tengah lautan, tenggelam dia, mati lemas. Ini perumpamaan menunjuk kepada kita, Abu Bakar sebut tentang hakikat ilmu dan amal. Sebab itulah maka dalam hukum hidup beragama kita, kok mana-mana sekalipun, bekalan ilmu sekarang untuk keselamatan di alam kubur, bekalan iman sekarang untuk keselamatan di alam barzakh, bekalan agama sekarang untuk keamanan di alam barzakh. Arti kalau kita masuk ke alam kubur dengan ilmu yang cukup, iman yang kental di hati, insya-Allah kubur kita ada tempat selamat, bukan menenggelamkan kita. Jadi kata-kata ini ringkas, padat, memberi ingat pada saya tuan-tuan, betapa janganlah kita sampai ke tahap bila mati nanti maka kosong jiwa kita. Satulah pencarian ilmu, memantapkan iman sekarang untuk apa? Untuk kita bawa ke alam liang lahat kita, supaya akhirnya liang lahat kita bercahaya, bukan sempit. Sebab sampai ketika itulah yang menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Yang mencahayakan kubur kita, amalan kita. Mencahayakan alam barzakh kita ialah iman kita. Jadi ini perkataan menarik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah. Seterusnya kata-kata yang sepilih pada pagi ini ialah, subuh ini pada pagi ini ialah kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pendek-pendek ya. Kata-kata sebawa itu tuan-tuan tak panjang mana. Boleh ingat. Siapa yang boleh ingat, alhamdulillah. Tak boleh ingat bahasa Melayu, ingat bahasa Arab, tak ada masalah.
Tak ingat bahasa Arab, Melayu terjemah, kita bagi terjemahan. Ingat, Abu Bakar kata jelas. Yang sekarang Umar kata apa? Dan Umar radhiyallahu anhu, kita maklum dalam sejarahnya seorang cukup hebat, merupakan khalifah Islam yang kedua, yang merintah 10 tahun sebagai khalifah Islam yang kedua, merupakan ahli syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan merupakan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Hafsah anaknya, isteri Nabi kemudiannya, dan beliau dengan sejarah perjuangannya cukup hebat, digelar Al-Faruq, yang boleh membeza di antara yang benar dan salah, yang hitam dengan yang putih, yang baik dan yang berdosa. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sejarah ringkas. Baik, apa dia kata? Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mali. Pendek, tapi menepati kefahaman beragama yang kita nak cari dalam hidup sekarang ini. Pegang yang ini, kita selamat. Apa kata Umar? Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mali. Kemegahan dunia ini dengan sebab harta, tetapi kemegahan di hari akhirat dengan sebab amal salih. Allah, kata-kata yang tajam, pendek, ringkas, tajam, bermakna dan cukup bermanfaat. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisalil amal. Kemegahan dunia ini dengan sebab ada harta, tapi ingat, kemegahan di alam akhirat dengan sebab amal salih. Tuan-tuan, neraca amal, neraca yang benar. Hari ini orang boleh rasa hebat, rasa bangga, dibanggakan sebab apa? Pangkat, harta. Orang boleh rasa hebat, baik orang melihat orang yang ada harta, dia rasa sebab apa? Aku kaya, aku hebat. Orang yang tengok pun, oh hebat dia, dengan rumah kediaman yang mahal, kereta besar. Contoh, ini antara isu dalam situasi kehidupan kita semasa. Dalam minda kita ada tu, tuan-tuan, tengok orang dengan nilai kemegahan dunia, tengok orang kaya lebih, Allah hebat dia, tahulah kerja apa, gaji sebulan agaknya 18,000, 20,000, 30,000, sejuta setahun ke, 2 juta setahun ke, 10 juta setahun ke, 11 juta ke. Nilai kita akan terasa. Maksudnya ialah, bila tengok kemegahan dunia ini, orang akan rasa hebat. Apalagi orang berharta, mungkin kerana tidak ada agama cukup, dia rasa akulah hebat. Jadi akhirnya kemegahan dunia itu orang cari, rebut. Tapi kata Umar bin Al-Khattab, sebenarnya kemegahan yang paling abadi ialah amal salih di alam barzakh sana, alam akhirat sana. Saya tak nak bincang panjang, saya nak ringkas saja, tapi saya nak ambil kesan saja. Ini menunjuk kepada kita suatu keadaan moral dalam hidup beragama ini, inilah dia. Sedangkan pada hakikatnya, kita tak nafikan dunia itu satu rezeki, satu nikmat, satu kelebihan yang dapat, alhamdulillah. Tetapi hari ini ada orang melihat dalam kacamata dunia segala-galanya. Bila harta banyak, segala-galanya, sehingga orang akan cari harta itu dalam keadaan tanpa batas. Ini menyebabkan dosa pahala jangan kira. Penting aku nak dapat apa aku nak cari, peluang keemasan untuk aku tunjukkan aku hebat, dan orang tengok pun aku hebat. Kata Umar, itulah dunia. Ini bukan menafikan dunia itu hak kita, bukan, dunia hak kita. Tapi masalahnya ialah di dunia masuk dalam hati kita, kita rasa megah, hebat, akhirnya amal soleh tak cukup. Sedangkan kata Umar, wa'izzul akhirati bisalihil a'mal, megahnya kita di alam akhirat ialah amal yang soleh. Kenapa? Kerana di padang mahsyar nanti, ya Allah minta kita bawa apa dia? Dalam hadis kursi Nabi sebut, bila kita semua berhimpun di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah tak pandang sikit pun pangkat harta kita miliki, tapi Allah akan sebut dengan pegang jelas, i'tuni bi a'malikum wala ta'tuni bi ansabikum. Hei manusia,
berhimpun kamu hari depan aku dengan amal masing-masing. Sekarang masa dengan aku ini, aku nak tengok amal saja. Ituni bi a'malikum, tolong datang menghadap aku dengan amal. Wala ta'tuni bi ansabikum, jangan datang bawa keadaan pangkat kamu, kekayaan kamu, aku tak nak tengok, kata Allah. Ini hadis kursi. Arti pada masa itu neraca yang utama ialah amalan, amal salah kita. Maka si miskin harta dunia, amal soleh banyak, dia bahagia. Si yang berharta dunia banyak, dia amal soleh ada, dia bahagia. Jadi kebahagiaan di hari akhirat, tak kira siapa pun kita, yang mungkin dunia kita tak sama kedudukan, tapi di padang mahsyar kita dengan amal soleh kita sama level di depan Allah Azza wa Jalla. Semua bahagia belaka. Si miskin yang dulu hidup kais pagi makan pagi, contohnya lah, tapi amal solehnya banyak, dia orang paling bahagia di hari akhirat. Si kaya raya, memang dia kaya raya, tapi dia juga ada amal soleh, dia paling bahagia. Tarafnya sama, sebab ketika itu Allah tengok amal-amal soleh kita. Itulah kata Umar, izzul akhirati, kemegahan di hari akhirat amal soleh kita. Jadi tuan-tuan, amal soleh adalah bekalan kita. Amal soleh penyelamat kita. Amal soleh pemandu kita di hari akhir Allah Azza wa Jalla. Ini kita rangsang ini. Sebab itulah maka dalam hidup beragama ni tuan-tuan, mencipta amal soleh, mencetak amal soleh suatu kefarduan yang paling utama sekali. Cetaklah amal soleh walau di mana berada kita, kerana ia adalah harta kita yang kekal di hari akhirat nanti. Baik, kemudiannya kita ambil kata-kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang keempat, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hebat dengan ketokohannya dan keilmuannya. Apa kata Ali? Ni yang keberapa ni? 1, 2, 3. Baik, saya mungkin lupa lah lepas ni 3, 4, 5, tapi saya akan sebut. Yang ketiga daripada Ali, Ali kata apa? Ringkas juga, tapi semuanya cukup bermakna buat kita. Saya fikir dah tadi Abu Bakar boleh ingat tu, siapa yang masuk ke liang kubur tanpa bekalan, seolah dia rentasi laut yang dalam tanpa naiki kapal. Itu yang Melayu lah. Ya, ingat bahasa Arab lagi bagus. Man dakhala al-qabra bila azadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Dia ingat dah. Yang kedua tadi daripada Umar, kemegahnya dunia kerana banyaknya harta, megah di hari akhirat kerana banyak amal salah. Kita ingat tu, izzud dunia bil mali wa izzul akhirati salam. Yang ketiga ni pula kata Ali. Apa kata Ali? Man kana fi talabil ilm kanatil jannatu fi talabih, wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabih. Padat ringkas, padat ringkas tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini semua panduan kepada kita ni. Kata-kata ini tuan kita kena junamkan dalam diri kita, kita pasakkan dalam hati kita. Kata-kata sahabat tuan-tuan. Apa kata Ali? Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Siapa yang berusaha mencari ilmu, syurga sedang melambai tangan kepadanya. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabih. Siapa yang buat benda maksiat, neraka memanggil-manggilnya. Simple. Kata-kata yang simple tapi tajam. Siapa yang buat kebaikan, cari ilmu, syurga sedang melambai tangan baginya. Welcoming oleh syurga Allah. Sebab mencari ilmu, buat kebaikan. Dan siapa yang buat maksiat, kejahatan maksiat, jam tu juga seolah neraka melambai-lambai. Jom neraka menanti kamu. Tuan-tuan, ringkas padat. Jadi kalau kita tengok kepada kata-kata Ali ini, jelas menunjukkan suatu isu besar dalam agama kita, antara mencari kebaikan pahala ilmu dengan cipta dosa maksiat. Di mana kita tak langsung seolah Ali kata, bila buat kebaikan berilmu, kita sedang melangkah kaki ke syurga. Dan inilah yang disebutkan Nabi sebenarnya pun. Suatu ada Nabi sebut, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman.
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berada di jalan ilmu, langkah kakinya hidupnya ilmu, maka Allah permudah jalan ke syurga. Jadi kata-kata Ali ni sadarnya ada. Sebab itulah maka bila kita melangkah kepada kebaikan, seolah kita langkah ke syurga. Tapi yang bila kita melangkah kepada maksiat, baik kita buat maksiat, melangkah kepada maksiat, seolah-olah neraka sedang welcoming kita. Welcome, selamat datang, aku nak tunggu kamu, masuk ke dalamnya. Laluan itu seolah ke neraka. Dan ini sebenarnya tuan-tuan ada sedikit kaitan dengan hadis Nabi yang lain. Ini kata-kata Ali ni, sebab Nabi kata apa? Innal jannata wan nara aqrabu ila ahadikum min syirakin alih. Dalam hidup kita ni, neraka syurga ni tak jauh. Innal jannata wan nar, neraka syurga ini aqrabu ila ahadikum min syirakin alih. Dekat sangat kata Nabi. Tak jauh neraka syurga. Memanglah secara fizikal neraka ni jauh, tak nampak neraka. Mana nampak? Nampak di hari akhirat. Tapi hakikatnya perasaan kita kena tanam. Apa dia? Kata Nabi, neraka syurga dekat dengan kamu lebih daripada tapak selipar yang kamu pakai. Makna apa? Nabi nak ingat pada kita, buat yang baik, syurga sedang panggil kamu. Apa kebaikan? Kita buat kebaikan, baca Quran, derma, sedekah, bertasbih tahmid, seolahnya syurga sedang memanggil kita, jom jom jom, aku datang kepada kamu, buat banyak. Bila buat kejahatan, seolah kata Nabi, neraka nanti kamu. Maknanya buat kejahatan saja seolah kita sedang berjalan menuju ke alam neraka Allah yang membakar. Ini kefahaman yang kalau kita tanam dalam diri kita, tidak pernah merugikan kita. Satulah seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri. Dekat-dekat nama Haji Sufyan dah tu, ya, Haji Sufyan, sebab tu berkat nama tu, ulama besar Sufyan Ats-Tsauri. Tuan-tuan, kalau ikut sejarahnya, dia meninggal tahun 161 Hijrah. Dia bukan calon ulama, dia ni seorang ulama yang fasih dan mahir dalam hadis, dalam pelbagai cabang ilmu, sehingga orang mengunjunginya, tanya hukum hakam. Sufyan Ats-Tsauri lahir tahun 97 Hijrah dan meninggal 161 Hijrah. Maknanya zaman tabi'in lah, bukan zaman sahabat, tapi hebat. Sehingga kata Sufyan Ats-Tsauri, disebut riwayatnya, Sufyan Ats-Tsauri tuan-tuan, tiap-tiap kali dia buat benda yang baik, disebut baik itu banyaklah. Ini cerita anak murid dia, yang cerita anak murid dia. Tiap kami tengok guru kami buat kebaikan, termasuk kebaikan itu mungkin daripada sudut qiyamnya, tahajud, macam-macam, anak murid dia perhati. So dia ada murid ramai perhati apa guru dia buat. Tiap-tiap guru kami buat kebaikan, pahala, kami nampak wajah bercahaya di wajah guru kami. Maksudnya ialah, contohnya kalau dalam bahasa mudah saya kata, baca Quran lah, nampak wajah bercahaya. Kami tanya guru kami, ma bika, apa yang berlaku wahai tuan guru? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Aku sedang mendekati syurga Allah Azza wa Jalla. Dia letak dalam hidupnya seolah dia buat satu benda baik, dia sedang dekat dengan syurga. Pernah satu hari, kata nak murid, guru kami ini terlewat sembahyang sunat, bukan wajib, dia terlewat sembahyang sunat tahajud. Dia biasa bangun awal tengah malam, tiba-tiba dia hampir subuh dia bangkit. Kami datang kepada kami, tengok guru kami muka tak ceria, muka tak ceria. Biasa nampak ceria buat kebaikan, muka tak ceria. Kami tanya, mabik, apa yang berlaku tuan guru? Dia bukan buat dosa, hanya kerana lewat tahajud, bukan lewat sembahyang zuhur wajib ni, hanya lewat tahajud dia sudah beranggapan dia berdosa Allah. Mana taraf keimanan, tahap imannya lewat tahajud. Biasa dia awal hari tu dia agak letih, dia lewat, tak sempat awal, tak buat awal, lewat tahajud, dia rasa macam dia berdosa dengan Allah, maka muka tak bercahaya. Akhirnya kata guru kami, aku tak sempat bangun awal macam biasa kan, aku keletihan. Bukan tak sembahyang tahajud, tak sempat sembahyang awal, maknanya dah lewat sembahyang lagi, tapi dia beranggapan sudah berdosa Allah Azza wa Jalla.
Taraf iman tu tinggi tuan-tuan. Kita sembahyang asar pukul 6.30, relax, tak ada apa. Maghrib dekat-dekat isyak 10 minit, tak ada apa. Sebab iman kita tahap tu lah. Itu kita. Tapi nak cerita Imam Syafi'i ni terasa berdosa lewat tahajud yang dia biasa awal, dia rasa dah cukup, tak selesa. Saya kata beliau, dia kata apa? Aku bimbang aku sedang melangkah ke pintu neraka. Sebab tu dia nampak kecewa, sebab dia bimbang dia langkah ke pintu neraka. Allah. Inilah kehebatan Syafi'i dalam isu neraka syurga tadi. Jadi kita ni tuan-tuan, balik ke cerita Umar ke Ali tadi, kata Ali, siapa yang mencari kebaikan ilmu, maka syurga menantinya. Siapa yang buat kemaksiatan, kejahatan, neraka melambai tangan baginya. Jadi ini peringatan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian apa kata lagi daripada ulama kita yang lain? Ini saya ambil kata-kata Sufyan Ats-Tsauri tadi. Dia pula kata, tadi cerita dia anak murid. Sekarang kita ambil kata-kata siapa ni? Kata-kata Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang keberapa ni? 1, 2, 3, yang keempat. Okey. Alhamdulillah, ingat tu. Kalau yang ketujuh memang tidur tu. Okey. Alhamdulillah, nombor 4. Baik. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ini kata tadi kata sahabat, ini kata ulama yang telah berjasa besar kepada dunia dan seluruh umat ini. Jasa mereka besar. Kata Sufyan Ats-Tsauri, panjang sikit. Apa dia kata? Man aznaba dhanban wa huwa yadhhak fa inna Allah yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki. Allahu akbar. Wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah yudkhiluhu al-jannata wa huwa yadhhak. Tuan-tuan, susunan kata-kata ini daripada orang berilmu, tersirat maknanya seperti apa yang tersurat. Kata Syafi'i, man aznaba dhanban, siapa yang seronok buat dosa, seronok, tak kisah ala peluang buat dosa, buatlah. Tak buat sekarang bila lagi. Dosa tu saya tak cerita lah apa. Dosa, faham je lah. Dosa, terjemah dosa tu dosa. Apa dosanya tuan boleh fikir sendiri. Siapa yang seronok buat dosa, kata Sufyan Ats-Tsauri, ada pula yadhhak, senyum ketawa. Alah, seronok dosa-dosa ni. Mana rasa angkuh dengan dosa, yadhhak, senyum ketawa dan berasa seronok. Kata Sufyan Ats-Tsauri, maka Allah akan masukkan neraka nanti dalam keadaan dia mula wahwa yabki, dia mula menangis. Gantian dia seronok dahulu, dia sampai di padang mahsyar, Allah nak masukkan neraka dia, maka dia pun wayabki, dia mula menangis. Maknanya gantian seronok kamu dahulu, hari ini bila sampai waktu menangis tak ada sudahnya. Yabki, ini pendosa yang seronok dengan dosanya. Adapun orang-orang yang kata dia yang keduanya siapa? Ini sebaliknya. Waman ata'a wa huwa yabki, siapa yang taat pada Allah dan asyik menangis, baca Quran menangis, tahajud menangis, berdoa menangis. Dalam doa pada dia banyak menangis. Bangun 4 pagi hafaz sajadah, air mata mengalir. Baca Quran 2-3 ayat, 10 ayat, tengok ayat-ayat, air mata mengalir. Tasbih, tahmid, zikir, air mata pun tumpah walaupun tak banyak. Buat benda yang elok, yang taat, air mata duk mengalir sahaja. Tanda insaf lah. Orang ni Allah akan masuk ke dalam syurganya nanti di pada mahsyar, keadaan macam mana? Wa yadhhak, dia akan mula ketawa riang gembira. Allah ganti tangis air mata di masa di bumi lalu dengan apa? Dengan gantiannya masuk ke syurga dengan ketawa riang seronok. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, dua keadaan berbeza. Orang yang berdosa, buat dosa penuh ketawa gembira, masuk menangis tak sudah-sudah. Yang ni pula masa hidup taat kepada Allah dengan air mata, tanda insaf, masuk syurga dengan ketawa riang gembira. Wujuhun yawma idzin mustabsyirah, wajah mereka bercahaya. Dulu banyak menangis meratap, hari ini ketawa riang seronok saja. Yang keempat, kita nak ambil
Kata-kata yang banyak kalau boleh 78 tadi, saya nak berhenti kejap lagi. Yang keempat, yang kelima, apa kata para ulama kita kemudiannya? Tuan-tuan sekalian, di antaranya ialah kata-kata yang disebutkan oleh siapa ini? Nak pilih sikit lah, sebab banyak sangat nak sebut ini. Mana satu lagi tadi? Okey, kata-kata yang datang daripada Ibrahim bin Adham. Ibn Adham ni seorang ulama besar juga. Siapa orangnya? Dia meninggal tahun 161 Hijrah. Tadi As-Thawri meninggal 191 Hijrah. Dia ulama-ulama yang agak lama ni. Kita sekarang dah masuk 1442 Hijrah. Lama sangat dah ni. Dia orang-orang ni orang yang cukup alim. Nak cukup terbukti alim mereka meninggal tahun 161 Hijrah. Hari ini kita baca tulisan mereka, tercatat dalam kitab tulisan mereka, kata mereka. Dah hebatlah tuan, ulama kita kesan besar. Meninggal tahun 16 Hijrah, 161. Hari dah masuk 1400. Dah 1000 tahun lebih dah. Tapi tulisan mereka kekal di dalam kitab-kitab yang muktabar. Kita baca subuh di pagi ni di Majid Al-Mu'minun. Ini menanda apa ni? Para ulama jasa mereka besar. Termasuklah yang cakap ni siapa? Ibrahim Adham, ulama dari Iraq, Basrah. Apa dia kata? Dia kata, aku ni, dia kata, ada 3 benda yang aku bimbang. 3 benda aku bimbang. Dia cakap tentang dia, dengan keilmuannya, dengan keimanan, dengan kehebatan agama dan ilmu dia ada. Dia sebimbang 3 benda. Kita bimbang juga, banyak kita bimbang, tapi apa tak tahulah. Bimbang kok pagi ni pergi kedai makan habis nasi lemak contohnya, itu kita bimbang. Biasanya orang berebut pagi-pagi minggu contohlah. Bimbang kalau tak sempat makan, bimbang berlebihan. Tapi ulama bimbang apa? Ayat pertama dia kata apa? Pertama dia kata, ra'aitul qabra muwahhishan wa laysa ma'i mu'nis. Dia kata bimbang kalau aku dalam kubur nanti, dia ke situ pergi. Yang dia bimbang di dalam kubur dia nanti, dia bercakap benda yang begitu sekali, padahal dengan ilmunya, amalnya, tak payah banding orang lain lah. Itulah dia. Apa dia kata? Ra'aitul qabra muwahhishan wa laysa ma'i mu'nisun. Aku bimbang dalam kubur aku nanti, aku dalam keadaan terancam. Kubur aku mengancam aku tak ada teman yang boleh selamatkan aku. Maknanya amal tak cukup, iman tak cukup, agama tak kuat. Aku bimbang, aku dalam masuk kubur, aku ditekan, disusahkan, aku tak ada amal cukup. Mu'nis maknanya teman. Temannya apa? Bukan dia beradik anak, tapi teman bagilah ilmu. Tak cukup di dada. Allahu Akbar. Ni tahap dia punya ingatan kepada alam kematian. Itu satu aku paling takut. Yang kedua dia kata apa? Wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zad. Aku bimbang aku nak pergi ke alam yang jauh sana. Bukan melancong ni. Aku nak pergi ke jalan yang jauh, iaitu mana? Ke alam namanya syurga. Tetapi aku tak ada bekalan cukup. Walaysa ma'izad. Aku nak pergi jalan yang jauh, hujung sana apa? Syurga. Tapi aku tak ada bekalan yang cukup untuk sampai ke syurga. Allah, syurga nak aku ni, tapi tak ada bekalan cukup untuk sampai ke syurga Allah. Ni ratapan dia ni, ratapan ulama nama Ibn Adham begitu sekali. Aku nak pergi ke syurga, tapi bekalan tak cukup ni. Walaysa ma'izad. Yang ketiga dia kata apa? Wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa ma'i hujjah. Aku nak pergi bertemu Tuhan aku. Tuhan aku ni sebagai apa? Al-Jabbar, yang maha perkasa. Nak menghadap Allah ni yang maha Jabbar. Jabbar ni maknanya al-qawi, Tuhan yang maha perkasa.
aku nak pergi bertemu Allah Tuhan aku, tapi aku tak ada hujah nak bercakap dengan Tuhan aku. Apa hujah aku? Mana aku ni kekurangan, mungkin ilmu tak cukup, nak bercakap apa? Nak bertemu Allah. Walaysa hujah, aku tak ada hujah nak dibawa. Tuan-tuan tengok dia punya percakapan, ratapan jiwanya mendalam. Takut kepada alam kubur. Kenapa? Menyempitkan aku tak ada kawan. Aku nak ke syurga yang jauh, bekalan tak cukup. Nak bertemu Allah yang begitu gah perkasa, tapi aku tak ada hujah nak bercakap. Inilah kata-kata yang dibawakan oleh Al-Imam Ibrahim Adham, nak menunjuk kepada kita tuan-tuan, jauhnya pandangan mata hati. Bukan mata kasar saja, mata hati. Jadi kalau kita nak ambil pedoman ni, kena ambil lah. Saya bercakap untuk saya tuan-tuan, bukan tuan-tuan saja. Betullah kita dalam hidup ini kita tak pernah merugikan diri kita, tak pernah merugikan hidup kita kalau kita fikir benda macam ni. Fikir tentang alam kubur keseorangan, fikir jauh syurga kita nak masuk, Allah kita bertemu. Menyebabkan apa yang berlaku? Menyebabkan saya dan tuan-tuan akan berfikir jauh ke hadapan, di mana amal, di mana ilmu, di mana iman, di mana, supaya kita mencari kekuatan. Sebab dunia tuan-tuan, kalau tak fikir benda macam ni sekarang ini, nak fikir bila? Kita tak nak sampai satu peringkat kekecewaan kita bila? Di ketika bertemu Allah Azza wa Jalla. Ya laitani kuntu turab. Apa makna? Dalam surah Al-Fajr Allah sebut dengan jelas di ayat terakhir, sampai tahap ketika itu, ya Allah, boleh tak aku nak balik bumi semula? Jadikan aku sebagai manusia balik, tanah balik. Sampai tahap yang sama. Bila sampai ketika mana Allah nak hukum kita, kita bercakap dengan Allah, apa kita cakap kepada Allah? Kosong sajalah. Apa kata kita kepada Allah? Wahai Tuhan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah As-Sajdah. Wahai Tuhan, kami mula faham hari ini, kami dah lewat sangat, boleh tak kami nak balik beramal semula? Apa kenyataan masa itu? Bukan masa kita. Sebab itulah sekarang ini bila kita baca yang ini tuan-tuan, kita pasak dalam hati kita, supaya setiap inci hidup ini, dalam keadaan apa sekalipun, sibuk urusan dunia, ilmu jangan tinggal. Sibuk urusan harta benda, agama jangan tepikan. Sibuk urusan macam mana sekalipun, ilmu diawalkan dalam hidup kita. Itulah pintu kejayaan kita. Ini pandangan ulama. Seterusnya terakhir, dah 7.30 dah ni, ikut kepada SOP JAIS pukul 7 berhenti ya. Tapi tadi sebab imam kita panjang doa sikit tadi ya, tak apalah, saya ambil masa sikit insyaAllah. Baik, yang terakhir lah, yang berapa ni? 6 dah, saya rasa yang ke-8. Siapa silap ni? Yang ke-6, yang terakhir, yang ke-6. Allahu Akbar. Dalam buku ni ada 1000 ni tuan-tuan, 1000 ni. 900, saya ingat dalam 883, saya duk kira dah ni. Jadi 6. Habis 800 lagi, bila nak habis? Tak apalah, sekali setahun kita mari, artinya sampai kematian ya. Baik tuan-tuan, yang ke-6, yang terakhir pada pagi ni, ringkas. Satu di antara kata-kata menarik di sini ialah, saya ambil sikit sebab nak cari ringkas, sebab kalau nak cari panjang pula ceritanya. Baik, yang terakhir untuk tuan-tuan dan saya pada pagi ini ialah kata seorang di kalangan sahabat Nabi, bukan sahabat, minta maaf, di kalangan orang-orang yang berilmu tinggi tadi. Antara siapa? Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Ar-Razi bukan Ar-Razi, Ar-Razi. Ini ulama tasawuf yang terkemuka di kalangan tabi'in. Di kalangan tabi'in, saya tak pasti bila tahun kematiannya, tapi sekitar dalam tahun 200 lebih hijrah. Baik, apa dia kata? Dia kata, As-sa'adun nasi, orang paling bahagia. As-sa'adun nas mana orang paling bahagia. Kita kalau sebut bahagia ni nampak sangatlah bahagia, anak ramai, keluarga besar, berjaya, harta, itu bahagia kita. Tapi dia sebut kat sini, dalam kacamata agama, orang paling bahagia ada 3. Pertama, mallahu qalbun alimun, siapa yang ada hati yang hidup.
hati yang hidup, hati yang faham, hati yang tahu. Malahu qalbun alimun, hatinya ada ilmu, bercahaya dan hidup. Ini paling bahagia. Tuan-tuan, tengok cara ulama kita bercakap tentang tanda bahagia, nilai bahagia dalam agama. Dia pergi pada soal malahu qalbun alimun, iaitu mana orang yang ada hati yang berilmu. Alim mana bercahaya, berilmu lah, hati yang hidup. Tuan-tuan, puan-puan, sebab apa ni? Mudah saja. Bila hati hidup, akan hiduplah segala-gala kebaikan yang lain. Hati hidup, amal baik. Hati hidup, cahaya datang kepada kita dengan macam-macam. Bila hati mati, habis rosak. Dan sebab kalau nak panjang cerita, panjang. Tapi kata ulama kita, jangan sampai hati kita berlaku dua keadaan. Apa dia? Pertama mati, kedua sakit. Bila hati mati, habis. Sakit, payah juga nak sembuh. Yang kita nak hati yang hidup. Jadi kata beliau, sebagai manusia orang paling bahagia adalah orang yang hatinya hidup. Yang keduanya siapa? Wa badanun sabirun, tubuh yang sabar untuk beribadat. Ini orang paling bahagia. Badan yang sabar untuk apa? Untuk tunduk kepada Allah. Kita boleh berjalan, boleh hadir, bergerak kaki, langkah tangan kaki ke mana rumah Allah, duduk, bangun, sembahyang, solat. Contohnya sabar beribadat. Redahlah hujan panas, sebab apa? Nak pergi cari ilmu. Redahlah suasana macam mana, sebab apa? Cari agama. Ni badan maksudnya fizikal kita lah. Sabar beribadat. Ini orang bahagia. Tuan-tuan, sampai setengah jam boleh duduk dalam masjid, beristighfar, berzikir, dengar ceramah. Ini tanda orang bahagia ni. Lepas tu nampak wajah bahagia belaka. Walaupun letih, bahagia. Sebab apa? Sebab badan kita dapat letak dalam suasana untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang bahagia. Yang ketiga dia kata apa? Wa qana'atun bima fil yadi. Orang paling bahagia ialah tangan yang mudah untuk melakukan kebaikan. Maksudnya ialah kalau rezeki ada, mudah sangat untuk menghulurkan derma-derma dan sedekah. Ini orang paling bahagia. Dia tak kedekut, tak bahagia dengan tangannya ini, tangan yang mudah untuk buat kebaikan, nak tolong orang, bantu orang, derma sedekah. Ini kata dia orang yang paling bahagia. Tengok neraca ulama ni, diikat neraca bahagia dengan ibadat pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, cukuplah 6 perkara tadi daripada apa yang saya sebut pada tuan-tuan, sekadar untuk ingatkan saya. Kalau tuan-tuan susun balik daripada Abu Bakar tadi, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Ali bin Abi Talib, kemudian kata-kata Sufyan Ats-Tsauri tadi, kemudian kata-kata Ibn Adham tadi, kemudian masuk kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi tadi, kumpulkan menjadi panduan kepada perjalanan hidup kita, harian kita, di samping kita faham tentang hadis Quran. Mudah-mudahan panduan-panduan tuan-tuan boleh menjadi panduan kepada perjalanan kita. Kita tak jumpa panduan ini di mana-mana. Panduan ulama ini jumpa di sebuah masjid, tak jumpa kedai-kedai makan. Kejap lagi kedai makan dapat ismak lah, tak ada nama Ali Ibrahim kat situ. Tapi di sinilah panduan kita. Bila dengar benda macam, kita nak bawa dalam kehidupan beragama kita. Mudah-mudahan ilmu semakin bertambah, hidup semakin berkat, amal semakin kuat dan kental, akhlak makin terpuji, iman kita makin kukuh, dan hidup kita dalam rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Dan apa situasi, datanglah lautan, badai, lautan, angin macam-macam sampai tsunami apapun, orang beriman tetap akan ada nilai keimanannya. Kenapa? Kerana iman dan ilmunya memimpin hidupnya ke jalan yang selamat. Tapi kalau tak ada kuatan-kuatan tadi, kita akan mudah dalam keadaan hilang punca, hilang akhlak, hilang sekali. Ini kita paling takut. So, tuan-tuan, neraca utama kita ialah iman dan agama, tak ada yang lain. Wallahu itulah sekadar pertemuan pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan, puan-puan semua, di atas apa yang saya sampaikan. Dan semua bicara saya tadi pertama-tama untuk saya, bukan untuk orang lain. Saya sebagai insan yang lemah, yang hina, yang kerdil, yang tak ada pun kekuatan, sekadar untuk ingatkan diri saya. Dan saya ajak tuan-tuan, jom sama-sama kita bawalah hidup ini ke arah jalan yang terusnya. Kerana saya ulang sangat, dunia tak selama milik kita, langit tak selama kita junjung, dan bumi tak selama kita pijak. Bila sampai masa, kita akan balik pada Allah Azza
wa jalla. Dan baliklah dengan kebaikan, bukan dengan maksiat, dengan pahala, bukan dosa, insyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha dan syurgamu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah, hiasilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma nawwir qulubana bil iman, cahayakan hati-hati kami dengan iman. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allahumma adfa'na minal waba'i wal bala, ya Allah jauhkan kami ya Allah daripada musibah, bala, bencana, khasnya sekarang ya Allah pandemik COVID-19. Angkat pada kami ya Allah, berikan kami keselamatan dan keamanan yang berkekalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami, wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal